العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم عظيم يا رب العالمين. اللهم ألهمنا من رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jadi malam ni Ustaz tak dapat sampai. Bukan tak datang, tak dapat sampai. Dapat sampai sekejap. Pokok tumbang tengah jalan. Dia on the way, tak apa. Sementara tunggu. Kita melihat satu hadis Nabi SAW pernah saya bacakan suatu masa dulu, iaitu mengenai 5 perkara yang kita lakukan di akhir zaman ini, yang jika dilakukan 5 perkara itu maka dia akan mendapat 5 balasan. Sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda pada suatu hari, wahai sekalian orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang jika kamu semua diuji dengan perkara tersebut, dan aku minta berlindung kepada Allah daripada memuji kamu, daripada kamu semua terkena ataupun kamu semua melalui semua 5 perkara tersebut. Yang pertamanya, dia kata, tidak dizahirkan kemaksiatan di dalam sesuatu kaum sehingga mereka mengiklankannya, menzahirkannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan di dalam kaum tersebut penyakit taun dan juga kelaparan yang tidak pernah berlaku kepada kaum-kaum sebelum mereka. Fahisyah disebut dalam bahasa Arab fahisyah. Fahisyah ini ialah maksiat yang berkaitan dengan kemaluan, zina. Tidak zahir zina ataupun fahisyah pada satu kaum, melainkan Allah kurniakan kepada mereka itu penyakit taun. Penyakit taun ataupun penyakit yang tidak ada ubatnya, dan juga kelaparan. Jadi sehingga orang zahirkan, berzina di tepi jalan, berzina zahirlah, tangkap gambar, tunjuk dekat orang, ataupun melakukannya di tempat-tempat yang awam, tempat yang umum, maka Allah SWT akan menyebarkan penyakit taun kepada kaum tersebut, dan juga memberikan mereka kelaparan, kemiskinan, kemarau, kerosakan harta benda dan sebagainya. Yang keduanya, jika manusia dan tidak mereka itu mengurangkan timbangan dan sukatan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka itu dengan kemarau yang panjang dan kesusahan untuk mencari rezeki, dan juga ditimpakan ke atas mereka itu kezaliman pemerintah ke atas mereka. Apabila kurang timbangan ataupun apabila tipulah dalam timbangan, kita ni lah, kalau kita berniaga, kita bagi sukatan yang betul atau lebih. Kerana apa? Dalam hadis sebut, bila tipu dalam timbangan, dia ada 3 musibah yang Allah akan timpakan. Yang pertama sekali dia kata, sini
Sini ini kemarau. Kemarau panjang, panas, sangatan, dan juga syiddatil mu'nah, susah nak cari rezeki, susah cari makan. Kerjaan tak ada, sedangkan negara makin maju, tetapi pekerjaan tidak ada. Makanan kurang, susah nak makan, nak cari makan susah. Dan juga kezaliman sultan, kezaliman pemerintah. Pemerintah akan menzalimi kaum yang kaum tersebut mengurangi timbangan ataupun tipu dalam timbangan, ataupun tipu dalam perniagaan. Kita fikir-fikir baliklah, dan mungkin disebabkan oleh kita, maka kita juga ditimpakan dengan kezaliman ataupun kekerasan oleh pemerintah. Yang ketiganya, dan tidaklah mereka itu menahan zakat harta mereka, melainkan ditahan daripada mereka hujan daripada langit. Allah tahan hujan kerana apa? Kerana orang tak bayar zakat. Orang tak bayar zakat, Allah tahan hujan. Kemarau juga, kan? Kemarau juga. Dan kalaulah tidak dikeranakan oleh haiwan-haiwan yang kekeringan, yang kelaparan, maka mereka tidak akan dikurniakan langsung hujan. Allah tak akan turunkan hujan langsung, kan? Jadi Allah kesian kat apa? Dekat haiwan-haiwan yang tidak ada dosa, dan mereka tak ada buat salah apa pun. Tiba-tiba disebabkan oleh dosa manusia, hujan tak turun, tumbuhan tidak ada, makanan tidak ada, minuman pun tidak ada, maka kekeringan. Maka kasih sayang rahmat Allah ke atas haiwan-haiwan tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga hujan. Kalau disebabkan oleh dosa manusia, maka takkan turun hujan. Allah biarkan manusia itu kekeringan, mati kekeringan. Dan yang kelima, mereka tidaklah mereka itu memungkiri janji mereka dengan Allah dan janji mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah Subhanahu wa taala Allah SWT memberi kekuasaan ke atas kepada musuh mereka, ke atas mereka. Dan juga musuh itu bukanlah daripada kalangan mereka. Maka musuh-musuh tadi akan merampas apa-apa yang ada di tangan-tangan mereka. Itu yang keempat, bukan yang kelima. Apabila kita menyalahi janji dengan Allah, janji Allah ni perintah Allah, Al-Quran, kan? Dalam Al-Quran itu ada janji-janji kita dengan Allah, iaitu untuk kita taati sebagai orang Islam, dan macam-macam, solat, zakat, puasa, haji, hukum-hukum kehidupan, hukum hakam kehidupan, dan bermacam-macam lagi perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu. Dan juga apa-apa yang dikeluarkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perintah kepada kita, itu adalah perjanjian kita, kan? Dan perjanjian yang paling besar sekali ialah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ketika mana kita di alam roh, Allah kata ingatlah ketika Tuhanmu mengambil janji daripada anak-anak Adam, ketika mereka masih di dalam zuhur, di dalam, orang kata, sulbi-sulbi ibu bapa mereka. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua manusia itu mengatakan bala, bahkan wahai Tuhan, bahkan wahai Allah, kamu adalah Tuhan kami. Dan jadi orang yang kufur pada Allah itu, orang yang tak Islam, dia telah memungkiri janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu masa di alam roh dia kata, ya engkau adalah Tuhan kami, tapi bila dia lahir ke dunia dia sembah selain pada Allah. Begitu juga orang-orang Islam yang menyalahi janji dengan Allah, yaitu memungkiri perintah-perintah Allah dan memungkiri
perintah-perintah Rasulullah SAW, maka itu termasuk daripada orang-orang yang memungkiri janji mereka dengan Allah dan Rasul, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh menguasai mereka. Musuh-musuh menguasai mereka, sama ada musuh-musuh tersebut menguasai secara jelas, zahir, ataupun musuh-musuh itu menguasai mereka secara maya, secara tak zahir. Tak zahir. Kita dikuasai oleh cinta harta, cinta dunia, cintakan jawatan, cintakan itu, cintakan ini, kita lupa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah penguasaan musuh-musuh terhadap kita yang menyebabkan musuh-musuh tadi akan mengambil, merampas apa-apa yang ada di tangan-tangan kita. Harta kita habis, diinfakkan kepada apa? Kepada arak-arak yang dibeli untuk minum arak, ataupun benda-benda yang dibeli untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ataupun dirampas secara zahir oleh musuh-musuh yang menakluk negeri-negeri orang Islam disebabkan oleh kesalahan orang-orang Islam yang tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang Islam kata yang menyalahi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelimanya, tadi kalau kita tidak menuruti ataupun kita menyalahi janji kita dengan Allah, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh kita menguasai kita. Bukan Allah zalim kita, tidak, tetapi disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Wa asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang ditimpakan ke atas kamu ataupun apa yang menimpa kamu daripada musibah-musibah, maka disebabkan oleh apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah, sedangkan Allah telah memaafkan banyak daripada salah-salah kamu. Jadi bila ada benda-benda yang menimpa kita tu, adanya salah kita lah, bukan salah Allah. Bukan salah Allah, itu adalah salah kita sendiri. Sedangkan Allah dah maafkan, dah bagi peluang kepada kita dah banyak kali. Dan juga selama mana, yang kelimanya, selama mana pemerintah mereka tidak menghukum dengan kitab Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ba'suhum bainahum, menjadikan kejahatan mereka itu sesama mereka, maknanya mereka berperang sesama sendiri. Selama mana pemerintah tidak memerintah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ataupun mereka memilih-milih. Dalam Quran tu banyaklah hukum, dah lengkap kan? Dah lengkap dah hukum Allah tu. Tak kena dijelaskan dah. Tak kena buat macam JST lah. JST tu kena buat, panggil kan, forum. Jelaskan macam mana JST. Hukum Allah tak kena jelaskan lah. Allah dah jelaskan dalam Quran. Kita nak laksana tunai kan. JST tu sampai tadi pun tengok berita, ramai lagi masih tak faham. Bukan ramai, semua tak faham. Kita semua tak faham. Tanya custom pun tak faham juga. Macam mana? Maaf lah kalau orang sokong JST, minta maaf. Tanya custom pun tak faham. Bukannya ramai lagi yang tak faham, semua tak faham. Tengok, kalau Pak Hudud ni pahlawan, petentang, padahal ia adalah tak perlu dijelaskan lagi dah. Jelas dalam Al-Quran ni, hukum dah jelas. Sehingga Nabi SAW itu tidak ada satu perkara pun melainkan Nabi dah jelaskan. Al-Quran turunkan, hadis-hadis Nabi sendiri pun jelas. Jalannya jelas, jelas daripada cahaya, daripada kegelapan.
Jadi tidak memerintah pemerintah mereka dengan selain pada kitab Allah, ataupun mereka memilih-milih dalam menghukum, mengambil sedikit ataupun membuang banyak daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah jadikan permusuhan di kalangan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ustaz pun dah sampai. Jadi itulah 5 dibalas 5. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.